Jadi hari ini selain daripada fungsi OBS untuk gaming, sebab cikgu seorang pendidik, jadi dia sedar fungsi OBS ni bukan sahaja sebenarnya terhad kepada penggunaan untuk game, ya. Dia boleh digunakan untuk, terutamanya untuk para pendidik. Dia membantu dalam banyak perkara dan mempunyai satu features yang menarik untuk kita gunakan. Jadi hari ini kita akan berkenalan dengan OBS Studio. Kita akan kenal apa itu OBS dan bagaimana pendidik boleh menggunakan fungsi OBS ini untuk buat video, nak jadi YouTuber, nak buat konten, digital content untuk mungkin online courses ataupun buat video yang menarik untuk anak murid masing-masing. Ataupun kalau ada usahawan hari ini, mungkin ada usahawan yang mungkin nak buat live. Hari ini Cikgu Azhar, dia ada satu tawaran istimewa untuk semua orang yang hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. Tawaran istimewa nanti Cikgu Azhar akan terangkan yang apakah itu tawaran istimewa yang akan diberikan oleh Cikgu Azhar, Encik Azhar, mengenai saya rasa tentang OBS Studio, package dia mungkin. Tapi hari ini kita akan kenal dulu bagaimana nak gunakan OBS Studio. Macam mana Cikgu hasilkan, nampak tak dekat the profile dia, gambar dia. Macam mana gambar saya boleh keluar. Nampak biasa macam ni boleh keluar jadi macam tu kan. Okay. Tanpa kita buang masa lagi, Cikgu ready? Boleh, ready? Boleh, tak salah. Okay, kita boleh mula sekarang ke macam mana? Ataupun sekejap kita tengok partisipan, ada Google Form ke, nak share ke, survey ke apa dulu? Kejap lagi saya buat survey. Okay, alright then. Nanti kita run sekali lah ya. Okay. Boleh. So, jadi saya rasa tanpa membuang masa, saya nak serahkan sesi kepada Encik Azhar atau cikgu kita, cikgu OBS kita pada hari ini untuk meneruskan sesi perkongsian kita pada hari ini. Okay? Okay, terima kasih Dr. Yati. Okay, dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada tim Rima dan juga tim MSTA Senia Berhad kerana mempelawa saya untuk menganjurkan program live sharing selama 1 jam. Okay, sebelum saya mulakan sesi saya pada hari ini, so suara saya clear tak? Kalau clear boleh tekan nombor 1 tak? Okay, sahabat-sahabat semua. Kalau clear tekan nombor 1. Okay? Okay, clear okay. So saya, kebiasaannya bila saya mengajar kan, saya mengajar anak murid saya ke ataupun public course ataupun training-training, saya akan banyak gunakan nombor. Sebab bila saya buat kajian tentang behavior pelajar audiens kan, kadang-kadang diorang kurang nak menulis kan. So saya akan biasa gunakan nombor. So saya akan gunakan nombor 1, nombor 2 ataupun apa-apa nombor saja kan, supaya untuk memberi maklum balasan kepada saya berkaitan tentang faham ke tak faham ke, boleh on ke tak boleh on ke. Okey. So untuk hari ni tuan-tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Noyati kerana memberi penerangan sedikitlah berkaitan dengan saya. Okey, saya bukanlah seorang yang pakar pun dalam bidang ini, tuan-tuan dan puan. Okey, saya cuma berkongsi pengalaman saya menggunakan OBS Studio, kemahiran kan, dan alhamdulillah lah. Okay, saya telah menggunakan OBS Studio hampir nak masuk tahun ketiga ni. Tahun ketiga. Tapi nanti saya cerita. Okay. So tahun ketiga. So nak masuk tahun ketiga ni, so baru tahun ni saya berasa teruja untuk beri perkongsian perkongsian kepada mana-mana individu yang nak belajar berkaitan tentang OBS Studio. Okey, untuk makluman tuan-tuan, boleh nampak slide. Okey, kalau boleh, saya mungkin ramai yang tertanya kepada saya kan, macam mana saya buat ni kan. Saya tak share saya punya screen betul tak Dr. Yati? Saya tak minta jadi host kan. Saya tak minta permission pada Dr. Yati untuk jadi host. Tapi semuanya berpaksikan kepada OBS. Okey. So saya kontrol melalui OBS. Saya baca komen tu melalui OBS. Okey. So saya tak tahu apa yang berada dalam Zoom. Saya boleh anda kata kan, senang kita cakap kan, saya boleh abaikan Zoom saya tu. So everything saya boleh monitor menggunakan saya punya OBS. Okey. Tadi Dr. Hayati kata saya merupakan seorang, dia dah menerangkan kepada saya lah kan. Dah memberi penerangan sikit, saya merupakan seorang educator lah. Okey, spesifiknya adalah pensyarah lah. Pensyarah.
So saya merupakan pensyarah di Politeknik, salah sebuah institusi di Malaysia kan. Okay, background saya adalah IT, Information Technology. So saya fokus saya pada multimedia dan software development. Okay, tu maklumat tuan-tuan puan lah. So idea penggunaan OBS ni bermula pada tahun 2019. Okay, pada tahun 2019. Okay, ideanya bukan bermula untuk ngajar, bukan. Tapi ada mula pada seorang sahabat saya yang mana dia bertanya pada saya tentang Cik Azhar tahu tak tentang OBS Studio? Kau nak buat apa dengan OBS Studio ni? Okay. Saya nak main game. Okay. The turning point is the game. Okay. Sebab tahun 2019, tuan-tuan, kalau tuan tengok trend dalam Facebook, ramai orang buat live. Tapi dia buat live tu macam mana? Dia buat live macam mana? So, bila kita kaji, rupanya dia gunakan OBS. Okay, senang kata OBS tu adalah Open Broadcast Software. Okay, saya tak cerita pasal OBS Studio Saya cerita tentang OBS. Okay, OBS tu banyak. Banyak software-softwarenya Salah satunya adalah OBS Studio lah. So, bila tanya saya kan, saya tanya, okay, apa yang kau nak buat dengan OBS Studio ni kan? Saya nak buat streaming game. Selama ni kau guna apa? Kau guna handphone. Oh, guna handphone. Boleh guna handphone untuk stream tu hati Dia stream kat Facebook guna handphone. Okey. Saya kata kenapa nak beralih kepada OBS? Okey, Cik Azhar tengok paparan ni menarik kan. Kita boleh baca komen, kita boleh naik bilangan star kan. Kita boleh tengok view kita berapa kan. Kita boleh share kita punya game dan kita boleh add kita punya webcam. Oh, okey. Okay, daripada situ kan, the turning point is, dari situ saya explore tentang OBS Studio. Kan, kemudian, bila saya tengok OBS Studio, kenapa aku nak terhadkan OBS Studio ni kepada hanya untuk game, kan? Saya boleh gunakan untuk pengajaran saja. Pengajaran saja. So, dari pengajaran saya itulah saya membina profil menggunakan OBS Studio ni untuk mengajar. Kan? Sampailah saya gunakan OBS ni untuk mengajar di kelas, dan juga untuk public course. Seperti hari ni tuan-tuan saya menggunakan sepenuhnya OBS Studio saya. Okey. So kalau ada pertanyaan boleh tanya saya melalui chat, tak ada masalah. Kalau nak open mic boleh ke Dr. Yati? Tanya dulu. Boleh open mic. Okey. So okey. Saya share saya punya OBS melalui kamera saya. So kalau nak pin saya punya ke main screen pun boleh tak masalah saya itu. Okey. So saya akan share melalui saya punya kamera. Okey. So ni adalah penghargaan kepada tim RIMA dan MSGA Sdn Bhd kerana memberi peluang kepada saya untuk share share knowledge berkaitan tentang OBS Studio. Okey, saya rasa Dr. Rohima dia Dr. Iman ni lah yang PM saya secara personal. Dia PM saya personal nak cari cikgu. Nak cari cikgu tentang OBS Studio. Saya tak tahu kat mana Dr. Rima cari saya tak tahu. Dr. Rima. Nanti kita tanya cikgu Dr. Rohima. Mana cari saya tak tahu. Tapi tiba saya baca dalam message chat tu dalam Facebook tu, saya berminat nak belajar tentang OBS Studio. Dia cakap yang itulah. Dari situ dia belajar belajar berkaitan OBS Studio dan sampai sekarang saya rasa sekarang ni dia sudah menggunakan platform OBS Studio tu untuk merekod dan buat live lagi. Betul tak Tuan Jati? Betul tak Rian? Betul. Ya, betul. Saya menambah je. Boleh. So hari ni, saya nak mulakan saya punya sesi hari ni dengan kita buat selfie mode dulu. Siapa yang dah ready, siapa yang dah on cam, dah entire dia dah sesuai kan. Kita ambil gambar dulu boleh tak? Sebab kebiasaan yang ni amalan biasa lah kan. Kadang-kadang kita lupa nak ambil gambar kan. Aktiviti kita. Kadang-kadang kita lupa lah kan. Kadang ada kawan-kawan kita yang dah masuk lepas tu keluar left kan. Mungkin network dia problem. So ni amalan yang biasa saya buat lah so kita buat selfie mode dulu boleh on cam ke ataupun nanti Dr. Yati boleh screenshot ke apa boleh? Siapa yang ada kat sini kalau nak on cam silakan on cam, tak masalah. Kita tengok. Saya pun nak kenalan tu dengan kawan-kawan.
Dr. Rima boleh ke? Dr. Rima screenshot. Boleh. Ah, Cikgu Azhar, kita ada Master Shiro tau. MS ada ni. ada ke? Ya Allah, hai. Kan betul tak? MS 69 tu MS tu. Okay, okay, okay. Selamat datang Okay, pada Master Shiro. kami gambar dulu. Alright. Okay, ready Okay, so kita kembali pula ke dunia selfie. Okay, next. So untuk hari ni saya nak komitmen daripada participant. Okay, so saya nak kita stay sampai pukul 1 PM. Okay, saya bukan cerita pasal teori saja. Nanti saya akan buat demo lah berkaitan OBS Studio. Apa yang ada dalam OBS Studio. Okay, tuan-tuan puan Dan seperti mana yang Dr. Yati kata tadi lah. Okay, saya nak bagi bonus. Okay, so bonus tu nanti saya akan announce pada akhir sesi. Okay, seorang je seorang peserta yang bertuah. Nanti tengok apa yang dapat lah. Saya tak pasti kan. Saya baru terfikir untuk hari ni. Okay. Sementara tu ada rakan kita. Dia PM kat situ kan. Spek PC macam mana. Okay. Okay, dalam OBS Studio kan, kalau kita buka obsproject.com, dia tak ada beritahu pun spesifik yang berkaitan tentang apa sistem requirement untuk kita punya komputer. Okay. Tapi berdasarkan pengalaman saya, okay, menggunakan beberapa device yang ada daripada kita punya sistem komputer. Okay, ni tulis sendiri buat nota sendiri. Okay. Okay, setakat ni saya telah menggunakan i3, spek i3 Intel. Dan kita punya RAM 8GB. Okay, lepas untuk streaming dan lepas juga untuk kita buat recording. Okay, i3. So minimum i3. Tapi orang kata sebenarnya paling sedap guna adalah i5 ke atas lah. i5 ke atas. Okay. So Tuan Huzaimi menjawab ke soalan tersebut. Okay. Ada lagi pertanyaan? Okay. Saya nak tuan-tuan puan boleh pergi pada browser ni go to www.menti.com. Okay, masukkan kod 70181439. Okay. Okay, kita pergi kat Menti okay, pergi ke menti.com. Okay, masukkan kod 70181439 ataupun saya boleh copy link, saya bagi kepada chat. Okay. Okay. Saya tunggu respon daripada menti.com. Okay, dah ada yang mula menjawab. Okay, tuan-tuan puan sambil-sambil tu saya juga tunjuk cara kaedah macam mana kita boleh implementkan OBS Studio bersama dengan collaborative tools yang ada. Contohnya macam ni lah. Saya gunakan menti.com. Okay, menti.com ni satu perisian untuk kita nak tambah baik engagement kita dengan peserta kita. Engagement kita dengan peserta kita. Kadang-kadang kita tengok pelajar kita, kadang-kadang dia rasa malu untuk type. Sebab kat bahagian chatting tu kan, kita akan dapat nama kan. Kadang-kadang pelajar kita memang tak nak. Okay, pelajar kita memang tak nak komen. Risau kan, takut jawapannya salah. Okay, tak apa. Orang tak nak bagi jawapan tak apa. Okey, saya guna platform ni. So bila guna platform ni, diorang tak tahu, saya pun tak tahu siapa yang jawab 70% tu. Saya tak tahu siapa yang jawab 30% tu. Okey, so the numbers just bagi tahu je numbers. Okey. So ni sampai kita belajar OBS, kita belajar sikit tentang collaborative tool. Okey, so kita boleh gunakan menti.com. Okey, tuan-tuan puan boleh catat. Okay, menti.com. Okay, menti.com ni kalau free user, dia free je. Dia boleh guna 3 slide saja. 3 slide dengan combination soalan. Okay, combination soalan. So boleh guna menti.com. Kalau ada duit lebih sikit, kalau nak purchase silakan, tak ada masalah. Okay, tapi yang ni memang saya gunakan untuk free je. Okay, bagus. Okay, Puan Noliza dia kata selalu guna. Okay, alhamdulillah. Ada juga peserta yang menggunakan menti.com. Boleh. Cikgu-cikgu di Malaysia memang kreatif. Saya belajar dengan cikgu-cikgu Malaysia. Okey. Bila saya gunakan platform pertama kan, menggunakan budak-budak pun dah boring guna aktiviti betul. Okey. Tapi budak-budak universiti, budak-budak politeknik baru nak guna. Cikgu. Allahu akbar, tertinggalnya kami-kami ni. Okey. So kat sini saya tahu ada 62 orang yang telah menggunakan OBS Studio. So the number very high ni Puan Rohimah. Okay. Dr. Rima very high. So maksudnya ramai yang menggunakan OBS Studio ni. Okay. So saya tak pasti kenapa masuk ke dalam bengkel hari ni. Tapi tak apa. Kita tengok soalan yang kedua.
Baru saya tahu apa yang sebenarnya yang you all nak tahu tentang free sharing. Apa sharing ni? Okay, kita teruskan. Okay. Oh, 3 orang. Okay, belajar pengetahuan dan kemahiran. Okay. Universiti mungkin ada yang dah lama yang gunakannya. Macam politeknik ni baru nak ni tuan. Baru nak guna. Okay, saya dah guna dah dekat setahun dah. Alah, cikgu bagi option 1 je. Saya nak tick lebih tu. Okay, kita ada ramai yang kat sini nak datang untuk tahu pengetahuan dan kemahiran baru. Okay, ada yang nak tahu tip and tricks. Mungkin yang tip and trick ni mungkin dia dah tahu tentang OBS Studio ni, cuma nak tahu nak tambah baik je. Okay, ataupun ada yang datang sini nak tahu apa kaedah yang kita boleh gunakan untuk kita punya OBS Studio. Okay, so kat sini saya nampak lah ada 12 orang yang bagi respon. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Okay, kita teruskan kita punya slide. Okay, dalam masa sama kan, saya dah tutup saya punya slide ni, saya boleh buka saya punya. Okay, menti saya buka balik saya punya slide. Okay, benda ni kita boleh buat dalam real time. Okay, tak ada masalah. Okay, so saya teruskan Cikgu Azhar nak tanya. Okay. Cikgu share screen kan, betul tak? Tak. Daripada OBS kan, betul tak? Betul. Saya tak share screen. Okay, tak apa. At least semua aware. Okay. Okay. Tuan-tuan saya memang Sebab cikgu tak share screen, jadi kalau orang lain nak tengok cikgu di platform yang besar screen, dia pergi dekat screen cikgu tu pin. Ya. Klik dekat 3 dot tu pin. Okay, nampak? Betul pin Okay, so tadi kita buat survey tentang menti.com. Okay, ada soalan lagi tu daripada MS69 ni masih Shiro Okay, dan jawab. Now tak dapat guna OBS tu Facebook live tu 30 hari. Live kena streaming restrict kerana saya post kod Hitler. Okay, lepas 30 hari betul. Facebook ni dia ada syarat dia. Kena tengok dia punya guide. Standard guide. Okay. So, saya nak cerita tentang OBS Studio. Okay, the OBS Studio ni the most powerful screen capture tool money cannot buy. Tak payah beli. Tuan-tuan, tak payah apa ni. Benda ni open source. Dan saya nak beritahu kan, daripada tahun 2012, OBS Studio ni dah ada dah. OBS Studio 2012 dah ada. Okay, sekarang ni 2021. Dekat 9 tahun. Kan? OBS tu dah ada dalam dunia ni. Tapi kat Malaysia ni, tahun 2019 baru nak muncul-muncul. OBS ni. Okay, itu pun sebab apa? Kebanjiran ramai gamers-gamers yang hadir kat platform YouTube dan Facebook. So, dia menggunakan ni. Okay, ada yang tanya saya, okay, kenapa OBS Studio ni daripada tahun 2012 sampai sekarang masih lagi free version. Okay, pergi buka kat obsproject.com, ada bahagian contribution. Kat situ, ada YouTube, ada Facebook, ada Logitech, ada Nvidia yang sponsor OBS ni projek. Sebab dia tahu, dengan OBS ni, live di dalam platform tersebut nampak menarik. So contribution daripada mereka itulah yang menyebabkan projek OBS ni berterusan sampai sekarang dan kita boleh gunakan secara free. Secara free. Kalau pergi contohlah saya bagi contoh ada StreamYard, ada Restream.io. Siapa pernah menggunakan StreamYard? Boleh tekan nombor 1. Siapa pernah menggunakan StreamYard? Puan Noliza, seorang je pernah menggunakan StreamYard. Rasa ramai ni yang pernah menggunakan StreamYard. So kita tengok bila kita gunakan StreamYard, berlaku unsur contohnya macam ni kalau kita tak subscribe kita punya StreamYard tu, kita tak dapat features-features yang lain dan bila kita live kita akan nampak logo StreamYard tu sebesar-besar tidak. Sebesar-besar tidak. Tapi kalau saya gunakan OBS Studio ni, saya live terus kepada Google Meeting ke apa ke ataupun kat Zoom ke sebagainya, saya boleh letak logo saya sesuka hati. Saya nak logo besar ke kecil ke apa ke, saya boleh letak, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya suka sebab OBS ni adalah sebabkan dia adalah
software yang mana kita boleh merekod dan buat live streaming. Okey, untuk malam-malam tuan-tuan, saya rasa mungkin Dr. Rima dia ada buat recording kot untuk Zoom ni. Okey, saya pun buat rekod saya sendiri. Okey, dalam OBS saya buat rekod sendiri. Macam mana tu? Kan, dulu boleh buat kan, rekod sambil live. Boleh, tak ada masalah. Dua dalam satu tuan-tuan puan. Dua dalam satu. Kita makan dua. And saya nak live streaming ke YouTube pun boleh. Nak live streaming ke Facebook boleh. Berapa banyak tu? Berapa banyak platform kita boleh buat? Berapa banyak masa yang kita boleh jimat? Sebab saya guna OBS Studio ni sebab yang pertama memang saya nak gunakan untuk live. Yang kedua, saya buat untuk video tutorial saya, untuk pelajar-pelajar saya. Okey. So itulah kenapa saya gunakan OBS Studio. Okey. This one saya beritahu pro and cons. Okay. Tadi saya cerita dah kan. Okay. Pros dia adalah dia flexible dan customize. Kita boleh ubah kan. Kita nak add cam ke, kita nak tahu audio ke, kita nak letak slideshow ke, kita nak letak image ke, apa-apa. Semua dalam tu. Semua boleh buat. Dan ada di soalan saya nampak ada yang pernah buat live tapi dia sangkut-sangkut kan, dia punya streaming. Okay, ni berbalik kepada kita punya low impact on kita punya frame rate dan budget system. Okay, tuan-tuan. Okay, dalam dunia live streaming ni paling penting tuan-tuan kena tahu bit rate. Okay, bit rate, bandwidth, okay, frame rate. Okay, tu terma-terma yang begitu teknikal lah. Dan kalau saya nak bagi cerita tentang benda-benda ni terlalu teknikal, dan mungkin benda ni kita boleh buat kelas lain lah. Tapi cukuplah saya beritahu bahawa untuk kita nak buat streaming ni kena tahu tentang bandwidth, kena tahu tentang frame rate. Tu kena tahu. Semakin besar file yang tuan-tuan hantar, semakin besar source yang tuan-tuan letak, semakin banyak bandwidth digunakan. Ini saya rasa Dr. Rohima dah ada pengalaman tu. Betul. Betul ada pengalaman. Buat fancy-fancy, ada video semua. Kalau background tak boleh cikgu. Boleh. Tapi bergantung kepada spesifikasi kita punya komputer. Okay. Boleh. Okay. Tapi persoalan ni, persoalan timbul. Kenapa orang install OBS lepas tu orang uninstall balik OBS? Sebab tu dah satu cons tu. Higher learning curve dan ada game capture tool. Yes. OBS ni tuan-tuan bila buka tuan-tuan tak tahu apa benda nak buat start ni. Okay. Dia blur tau. Bila tekan-tekan lepas tu tak tahu, nampak ada record tekan record. Nampak ada start streaming tekan streaming. Lepas tu tak tahu setting apa. Lepas tu last apa? Dia kecewa, dia uninstall. Pergi pada platform lain. Saya bukan nak judge platform lain cuma saya bagi tahu itulah rumrah kehidupan OBS. Siapa yang pernah OBS, itulah kalau tanya jawapan sama je. Tak reti nak guna. Okay. So bila tak reti guna, dia uninstall, lepas tu diguna benda lain. Okay. So dengan OBS ni sebenarnya tuan-tuan puan memang kena cari cikgu. Saya sendiri pun belajar OBS ni studio saya cikgu yang spesifik tak ada tuan-tuan puan. Memang tak ada. Cikgu yang spesifik memang tak ada. Macam mana saya belajar? Saya belajar join group Telegram, join group Facebook, join page, join forum dalam overseas punya project, obsproject.com. Okay, itulah cikgu-cikgu saya. Ada pertanyaan sebelum kita teruskan sesi seterusnya? Okay, mungkin Dr. Yati ataupun Nurima nak open boleh? Tak ada salah. Nak tanya dulu. Assalamualaikum Cik Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, boleh ke tanya sebab takut saya ganggu pula. Boleh. Terus saya tanya terus. Boleh terus. Macam ni, saya pernah lah pakai OBS. Okey. Maaf gap bisnes saya sebab suami saya pun ada webinar tu lagi. Boleh, tak ada masalah. Okey, so saya pernah guna OBS tapi saya guna MacBook. Okey. Jadi dia ada masalah, dia ada glitch dengan audio. Okey. Jadi ada member saya beritahu kalau Mac memang kena buat sedikit workaround lah dengan untuk
address isu sound. So saya pun tengoklah YouTube semua, dia ajarlah step by step. So saya follow sampai final step tu masih tak boleh. Dia punya streaming apa dia audio stream, saya pun tak tahu dah nak buat macam mana. Saya pun macam Cik Zahar cakap, lama saya quit. Okay. Saya harap kali ni adalah workaround macam mana nak address isu yang audio tu. Okay. Terima kasih Puan. Okay. Berkaitan tentang soalan yang Puan bagi tahu tadi kan, yang berkaitan tentang macam mana audio tu kan. Okay, macam ni Puan. Okay, saya ada ramai user Mac, termasuklah Dr. Rohimah tu. Dr. Rohimah tu dulu kan, dia memang ada masalah dengan dia punya audio. Maaf cakap. Dia memang ada masalah dengan audio. Sama, kes dia sama. Mac, masalah yang saya dapat detect adalah masalah audio dia. Okay, kena add plugin, iaitu namanya Osho Capture. Osho U Capture. Okay, so ada cara dia, kaedah dia. Okay, yang tu kalau saya nak ajar sekarang tak boleh. Nanti kan sebab mengganggu kacau kawan-kawan lain kan, nak tahu apa lagi features yang ada. Boleh nanti PM tepi pada Dr. Rohimah kan. Nanti mungkin kita boleh buat satu lagi sesi kan yang berkaitan tentang bengkel lain kan. Okay, so tapi itulah. Saya pernah install juga tu, tapi tak sampai ke suit saya, memang ada problem juga. Tak apa. Mungkin saya adalah slack mana-mana. Tak apa, lain sesi tak apa, takut ganggu kan. Ganggu yang ni. Tak apa. Betul, boleh, tak masalah. Saya notice tentang masalah Mac tu kan. Baru-baru ni pun saya baru selesaikan satu case juga Mac yang mana profile dia crash. Okay. Profile dia crash. Maksudnya profile yang ada dalam OBS dia crash. Habis. Dia punya tu, dia buat uninstall, install. Saya cakap tak payah install. Sini saya tunjuk cara. Saya buat dalam masa setengah jam siap. Saya cakap, saya pengguna Windows saya pengguna Windows. Tapi saya dulu merupakan pengguna Mac. Saya ada Mac saya. So kenapa saya tak guna, ni bukan saya nak rekomendasikan saya dulu guna, tapi saya more pada Windows sebab saya mengajar banyak guna Windows. Tu je saya cakap. Tapi saya tak abaikan Mac sebab saya memang pengguna tegar Mac. Saya ada iPhone, saya ada iPad, semua saya ada. Apa lagi saya nak cakap kan? So benda tu saya explore kan. Saya tak tinggalkan saya tak tinggalkan orang Mac. Okay, insya-Allah. Okay, dah ready ke saya nak buat perkongsian tentang demo? Okay, ready semua Siapa yang nak buka OBS Studio pun boleh juga kan. Boleh tengok-tengok boleh tengok-tengok apa benda yang kita boleh buat dengan OBS. Okay. So, yang kita saya sekarang ni, saya nak start demo Okay. Nampak slide saya warna kuning dan cam saya di bawah, betul? Betul tak? Nampak? Kalau nampak tekan nombor 1 Okay, sekarang ni saya punya cam kat bahagian bawah Okay, kat bawah. So saya dalam masa saya tengah live ni tuan dalam masa saya tengah buat live ni, saya boleh ubah-ubah saya punya setup. Saya punya setup OBS saya. Contoh macam ni lah. Saya ubah. Saya ubah saya punya setup. Macam mana saya buat tu so ada kaedah dia lah macam mana kita buat kan. Saya boleh kecilkan macam ni. Nampak? Tu yang pertama, step yang pertama so kita boleh ubah kita punya webcam. Dan webcam ni saya letak kat tengah. Ni saya demo tuan-tuan. Mungkin ada yang dah tahu. Tak apa. Okey, tapi mungkin ada benda yang mungkin kita tak tahu. OBS ni kita boleh buat macam ni punya. Okey. Cam kita kat tengah, saya letak kat tengah sekarang ni. Okey, kita tengok Saya boleh buat saya boleh buat cam saya round. Round. Okey, kita tengok macam mana saya buat. Okey, yang ni saya tak tunjuk, tapi saya demo je apa yang OBS boleh buat saya tak tunjuk cara, tapi saya tunjuk je. OBS boleh buat macam ni rupanya. Okey, kejap bagi saya masa seminit. Sekejap je. Okay, setelah tu kalau nak tanya silakan, tak ada masalah. Boleh letakkan komen kat bawah tu, tak ada masalah kalau nak tanya. Saya nak tanya sebenarnya. Boleh. Sekarang ni gambar yang belakang cikgu tu, dia pegun kan? Pegun, memang yes. Ni dalam bilik Mana? Ini adalah green screen ke apa? Tak. Gambar warna pink ni. Tak. Virtual background. Virtual background. Memang real room lah. Virtual background, yes. So katakanlah kita nak gantikan dengan gambar dekat lab. Tapi bukan gambar, nak video. Macam bergerak, zoom in. Boleh. Macam orang zoom in masuk lab. Satu bilik kan. Boleh ganti Boleh. Tak salah. Okay. Okay. Nampak sekarang ni? Saya punya cam macam mana?
bentuk bulat. Ini image mask. Okay, filter adalah image mask. Okay. So OBS ni kita boleh adjust tengok. Saya dalam masa tengah sembang dengan Dr. Yati tu kan. Saya boleh buat ni. Comel sikit kat situ bawah tu. Kan bulat kan. Daripada petak kan. Okay. Next. Okay. Pengajar. Nak tambah apa? Nak tambah slideshow kan. Okay. So macam mana kita nak tambah slideshow? Okay. Tadi kan. Yang slideshow yang saya share tadi. Itu semuanya by image puan-puan. By image. Dan image tu seronoknya saya buat daripada Canva. Doktor Canva, take note. Okay, saya buat saya punya slide presentation ini menggunakan Canva sepenuhnya. Sepenuhnya. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana saya nak add saya punya PowerPoint. Okay, dengar tadi saya kata Canva kan, saya pakai Canva. Tak, sekarang ni saya nak guna PowerPoint. Okay, so jap. PowerPoint. Okay, PowerPoint. Okay, saudara tu kalau nak tanya boleh silakan, tak ada masalah. Saya demo ni. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hazwan daripada Pahang. Boleh? Nak tanya macam mana kita nak keluarkan audio, nak play audio daripada PowerPoint tu. Okay. Semasa kita present guna Google Meet ke, ada tak cara-cara dia? Ada cara dia. Kalau boleh nak gabungkan dengan OBS ke, sebab saya ada explore satu cara tu tapi dia guna VB virtual cable. Okay. Tapi dia macam software tambahan lah. Kalau OBS ni ada tak plugin yang boleh nak support keluarkan audio? Okay, soalan yang menarik. Okay, untuk makluman, saya nak cerita security dalam kita punya security dalam kita punya platform online meeting ni. Okay, nampak saya keluarkan saya punya slide. Nampak kan? Saya keluarkan saya punya slide. Okay. Sambil tengok. Okay, so slide boleh keluar. Okay, security dalam kita punya online meeting ni, dia tidak membenarkan audio dan video, audio background music dan audio mikrofon kita jalan serentak. Betul Cik Azwan dia tak membenarkan. Dia tak membenarkan. Itu okey. Tapi macam mana kita buat, ada dua cara. Dua cara. Ni saya bagi tahu dulu. Ada dua cara. Okey, kemudian tuan-tuan kawan kena enablekan stereo mic. STEREOMIX. Saya type kat bawah tu. Okey, stereo mix dalam Windows. Ini siapa pengguna Windows. Okay, kena enablekan stereo mix dalam Windows. Itu yang pertama lah. Ada kaedah dia. Kena buka website Realtek, kena enablekan. Itu kalau nak tahu boleh PM tepi, insya-Allah saya bantu. Okay, setakat yang sikit-sikit tu saya boleh bantu. Tapi kalau nak lebih hand on, mungkin tim Dr. Rima boleh buka kelas kot lepas ni. Okay. Yang kedua, cara yang pertama cara kedua pakai plugin. Okay, untuk makluman tuan-tuan, saya menggunakan plugin. Saya menggunakan plugin. Okay, saya nak test. Saya nak test saya punya background music. Adakah background music saya ni berfungsi ataupun tak? Boleh dengar Hopefully berfungsi lah. Jangan malukan saya Okay. Okay. So macam mana saya buat? Ada plugin dia. Okay, salah satu plugin yang Tuan Hazwan kata tadi adalah Virtual AV. Tapi saya tak gunakan Virtual AV, saya tak gunakan Voice Meter. Okay, saya menggunakan satu plugin, teknologi ni namanya NDI. Okay, NDI. Okay. Tuan Hazwan pernah dengar ke NDI? Tak pernah dengar first time. First time, yes. Okay. So NDI kalau nak belajar dengan saya boleh. Okay, sebab NDI ni saya dah tak pakai dah kabel-kabel ni. Okay. Ini plugin OBS sendiri ke ataupun macam software tambahan ni? Dia third party. Okay. Third party Okay. Dua benda ni. Antara kita nak gunakan stereo mix dalam Windows, tapi kalau nak gunakan stereo mix dalam Windows, kita punya option hanyalah kalau nak dengar lagu, cabut kabel mic. Kabel mic tu cabut.
Baru lagu kita dengar. Tapi suara kita tak dengar pula. So kalau nak berhentikan kita punya background muzik tu, sambung balik kita punya mic, boleh guna mic. Itu kalau kaedah stereo mix. Tapi kalau saya pakai NDI ni tak perlu. NDI ni tak perlu. Saya boleh jalan. Anytime boleh jalan. Okey. Saya teruskan Okey, tu yang kedua. Okey. Yang pertama cam kita boleh ubah, yang kedua kita punya slide. Okey. Kemudian contoh saya tutuplah saya punya ni kan. Saya malas lah nak tunjuk slideshow ni kan. Okey, saya tutup. Okey. Okey. Kemudian kan masa saya mengajar kan, saya nak buat iklan. Saya nak buat iklan. Iklan bergerak-gerak. Contohnya Dr. Imah, satu iklan. Satu iklan. Bagi idea ke saya. Iklan apa nak buat? Kelas gambar. Boleh. Macam mana cikgu buat semua benda tu guna Canva? Dia panggil overlay ke apa tu? Okey. Kelas gambar klinik bulan September contohlah saya buat bulan September. Okey, September. Saya tekan okey. Okey. So, saya tunjuk demo sikit. Ni demo je saya tak ajar macam nak buat. Saya buat demo je dulu. Okey. Kalau nak tahu lebih lanjut, nanti tunggulah Dr. Rima buat kelas. Okey. Okey, saya buat demo sikit. Kejap Saya diberi masa 1 jam je kan nak tunjuk benda ni semua kan. Okey, tapi tak apa. Saya cuba benda yang saya boleh buat. Yang boleh saya tunjuk dalam masa dalam masa 1 jam. Okey. Okey. Tunjuk Nampak tu? Okey, saya boleh buat iklan. Kalau masa Syiro nak buat iklan boleh kat sini. Masa Syiro ada iklan baru nak buat iklan kat sini. Okey. So iklan tu jalan kat bawah. Kita boleh buat macam Go Shop. Kita boleh buat macam TV show. Lepas ni saya rasa ramai yang akan jadi host kat dalam Facebook ke YouTube dan sebagainya. Okey, sebabkan gambar tu webcam saja tu bawah atau tak atas. Okey, atas. Benda ni kita boleh buat on the spot. Okey. Lagi. Okey, nampak tak saya tadi kan saya pergi mula pada atas Okey. Nampak tak ada timer bawah ni. 0457. Okey. Timer ni saya suka sebab apa? Dia monitor saya. Okey, dia bagi tahu saya dalam masa 5 minit Azhar kau kena ready. Kau kena bagi tahu kat audien kau dalam masa 5 minit kita akan start kelas. Macam tu lah. Saya buat macam tu. So, saya boleh letak saya punya timer. Okey, contohlah saya pergi sini kan. Scene yang terusnya. Be right back. Okey, Be right back saya ada lagu tak? Tahu puan? Ada lagu tak Be right back saya? Kalau ada tekan 1. Tekan 1 kalau ada. Alhamdulillah ada jadi Okey. So, saya boleh letak saya punya tu masa Be right back ni saya boleh letak timer saya, tak ada masalah. Okey. Kita boleh letak, tak ada masalah. Okey. So, saya rasa mungkin ada features yang mungkin pernah explore ataupun mungkin tak pernah explore kan. So, kita boleh explore dalam kita punya ni. Okey. So, timer tadi, mana timer saya tadi so, timer tu kita boleh letak lah kan. Kita boleh letak kat dalam application kita ni. Okey. Nampak macam ni lah kan. Banyak benda ni nak kena belajar tentang OBS ni. Percayalah percaya kepada saya kan. Dr. Rohima tu belajar sekali je. Lepas tu dia cuba sendiri. Okey. Okey, tu ada saya dah buat 4 features. Dalam masa kurang daripada 15 minit, 4 features saya tunjuk pada tuan-tuan. 5 lah termasuk audio. Okey. 1 2 3 4 5. Okey. 5 features. Okey. Open session. Kalau nak tanya, tanya. Ada pertanyaan? Apa lagi fungsi ataupun tool-tool yang tuan-tuan nak letak dalam OBS? Kalau saya boleh tunjuk, saya boleh tunjuk. Okey. Satu. Dr. Imah, ada lagi ada ke nak request nak letak apa dalam OBS kita? Nak capture apa-apa? Capture video ke? Okey. Okey. Saya bagi satu contoh Okey, jangan terkejut Saya buat satu benda magic. Okey, ada tak yang mengajar menggunakan handphone? Kalau ada tekan nombor 2 yang mengajar menggunakan handphone. Siapa yang mengajar menggunakan handphone? Saya nak tahu siapa yang mengajar menggunakan handphone.
Ada tak yang mengajar menggunakan handphone? Tak ada. Okay, kalau tak ada tak apa, saya tunjuk cara. Okay, siapa yang menggunakan handphone, kita boleh gunakan capture macam ni lebih kurang Okay. Ni saya tak crop lah Saya tunjuk contoh je. Okay. Nampak? Okay. Okay. This one is the handphones. Okay. Ini adalah real Nampak ni, real. Okay. Tu gambar rumah saya tu. Okay. So, benda ni saya boleh explore menggunakan saya punya handphone. So, siapa yang mengajar menggunakan handphone, boleh guna. Okay. Tak ada masalah. Okay. Contohlah saya buka Facebook saya kan. Okay. Boleh? Real time. Tak ada masalah. Okay. Kalau kecil, kita boleh besarkan. Tak ada masalah. Saya besarkan. Saya besarkan. And kemudian, bahagian-bahagian yang saya tak nak, saya boleh buang. Dalam OBS, saya boleh buang. Tak ada masalah. Kita buat dia. Kita tuan dia sekarang ni. Okay. Okay. Tu. Comel kan? Okay. Okay. Dan kita boleh add kamera juga kita boleh add kamera kita menggunakan handphone. Kalau tak ada webcam, kita boleh add kamera kita pakai handphone. Okay, itu 6 features yang telah saya tunjukkan. Okay, ada lagi permintaan? Kalau nak, boleh order. Okay, saya lagi 5 minit untuk saya stopkan saya punya demo. Boleh order Satu soalan lagi, boleh tak? Boleh. Boleh tak saya tahu spek komputer yang digunakan sekarang ni? Sebab kalau saya pakai OBS, saya masuk banyak sangat benda, dia macam dia ada dia punya lagging dia tu. So boleh tahu tak Encik Azhar punya spek komputer sekarang ni? Okay, saya pakai i5 dengan 32GB RAM dan ada GPU. Okay, berkaitan soalan tentang spek ni, yes. Okay, spek ni juga main peranan sebab dalam live streaming dia ada proses encode dengan decode. Maksudnya apa yang kita hantar melalui OBS, okay, nanti dalam streaming punya server dia akan baca lah. Sebab tu saya sarankan kalau kita nak buat kita punya layout ataupun overlay kita, pastikan sumber-sumber kita tu adakah dia boleh proses melalui OBS. Tu soalan yang pertama. Okay, adakah spek-spek itu telah dipenuhi? Contohlah saya beritahu tadi syarat dia adalah i3 8GB. Cukup. Tengok. Adakah komputer kita i3 8GB? Kalau i3 8GB, insya-Allah kita boleh letak apa saja. Tapi macam saya cakap bahawa saya tak menggunakan banyak elemen multimedia. Saya tak menggunakan banyak elemen animation. Sebab tu saya punya slide, walaupun saya rasa saya punya PC ni boleh pergi ke arah tu, tapi saya tak nak. Saya tak nak. Sebab satunya bukan sebab komputer je. Yang kedua adalah sebab bila kita nak hantar bila kita hantar kepada kita punya streaming punya server, contohnya macam Facebook atau YouTube ataupun dalam Zoom sekalipun, ada lagi satu faktor, iaitu faktor bandwidth. Saya punya internet ni sangat slow tuan-tuan. Sangat slow. Sangat slow. Okey. Tu. Okey. Jawab tak pertanyaan saya? Okey, saya harap jawab boleh. Tak boleh salah. Okey. Kau nak tanya tapi masa dah tamat macam mana? Boleh. Tak ada masalah. Okey, macam ni. Kalau macam dalam slide presentation tu, kita tiba nak nak letak game. Maknanya kita nak 5 minit untuk game. Contoh Wheel of Fortune tu yang kita klik untuk nama-nama yang dipilih tu. Boleh tak real time game tu kita letak dalam in between slide tu? Boleh. Tanpa letak link. Kita nak letak dia, tak nak letak link, kita nak letak dia appear dia terus. Boleh. Jangan letak link. Boleh letak dia. Okey. Ni soalan tu saya rasa sama je soalan macam yang Puan Nur Ariza tanya ni. Bagaimana kalau nak paparkan berapa orang live serentak dan mereka berkumpul sama-sama? Boleh. Contoh contohnya soalan tadi tu sebenarnya ni nak paparkan apa yang ada dalam permainan tu kan? Betul tak? Soalan ni tadi. Betul kan? Tak nak tunjuk link kan? Okey. Ya, tak nak tunjuk link. Tanya dulu terus soalan dalam tu. Boleh, tak masalah. Okey, saya tunjuk cara Dan soalan yang menjawab Puan Nur Ariza ni saya pergi tengok. Saya boleh paparkan semua orang yang tengah bercakap dalam Zoom. Nampak Dr. Rima, dapatlah Dr. Yati kan. Okey. So, sebenarnya benda tu sebenarnya kita boleh capture. Kita boleh capture Puan. Ada kaedah dia. Okey, macam mana nak capture? Gunakan window capture. Pernah guna tak window capture dalam OBS? Tak pernah lagi.
Soalan saya. Tak pernah. Tak pernah okey. So, Cikgu, maknanya boleh lah kalau kita macam contohnya ajar tulis e-book. And then kita nak tengok screen peserta 1, screen peserta 2. boleh. Dia menulis side by side. Tapi saya nak dipaparkan di screen sekarang. Boleh Boleh. lah nampak Boleh. Boleh buat lah. Boleh. Contoh ni Zoom kan? Ni Zoom. Nampak Zoom Okay, saya nak tambah menti-menti tadi kan. Saya buka menti-menti tadi kan. Okay, tengok Ui, banyak ni kan. Bukan sangat ni. Tak. Benda ni kita yang customize. Okay. So jangan ikut macam saya kan. Saya letak macam-macam. Jangan terikut dengan trend saya ni. Okay, soalan macam ni lah. Nampak? Tada. Okay. So saya boleh letakkan Dr. Yati tu jadi main screen. Okay, boleh? Tengok saya letak Dr. Yati. Seorang saja boleh? Ni ramai-ramai kan? Ni saya tunjuk Dr. Yati je. Tada. Main silap mata pula saya kan. Saya selamba yang gunakan OBS ni. Main silap mata. Boleh? Tak ada masalah. Hai Puan Yati. Okey. Tak perlu minta izin kan. Tak perlu minta izin untuk share screen. Tak perlu. Okey. Okey, saya open lagi. Mungkin 2-3 soalan lagi boleh tak Tuan Rimah? Okey, boleh. Apa cikgu? Mungkin sebab GPU tu membantu. Betul ke? Betul. GPU tu memang sangat membantu. Graphic card. GPU ni nak ambil kat mana? Graphic card. GPU apa? Graphic card. GPU tu is graphic card. Kena belilah. Kalau komputer tu memang datang dengan graphic card, alhamdulillah lah. Tapi kebanyakannya laptop kalau bawah spek 2000 lebih kan. Kebanyakan ni dah integrated. Dia dah ada tapi benda tu low spec. So bila kata low spec macam Tuan Hazwan kata kan, kadang-kadang sangkut sebagainya, yes, kita kena tahu kita punya setting untuk low spec macam mana. Sebab saya dah banyak selesaikan masalah orang yang ada budget PC dia low spec. Saya tak nak diskriminasi pada orang yang ada PC yang mungkinnya dia punya tu ada low spec. Tak. Saya bantu untuk dia capai at least kalau tak boleh streaming pun boleh recording. Okay. Open lagi 2 soalan. Okay. Main open pula soalan lah. Cikgu? Ya, saya. Nak tanya. Boleh? Kalau untuk OBS ni kan, kalau untuk student kita, saya mengajar sekolah rendah. Okay. So kalau untuk budak-budak dia tak ada efek lah kan. Mana saya dia punya hardware tu lah. Apa-apa dia boleh guna lah. Tak ada masalah lah. Tak masalah. Yang kontrol OBS tu cikgu je. Yang audien, murid-murid tak perlu install OBS. Kita bagi dia link je lah. Macam ni lah. Masuk Zoom. Bagi link Zoom je. Bagi link Zoom je. Okay. Soalan yang terakhir. Kalau Zoom lah. Kalau Meet lah. Yes. Kalau Zoom, Meet. Kalau pakai Team. Kalau pakai Webex. Dan ada juga yang mengajar yang tak gunakan semua tu. Saya tengok cikgu Malaysia kan, dia gunakan class point. Dalam PowerPoint kan, ada class point. Kadang-kadang dia bagi je class code tu, dia bagi. So budak-budak buat dalam tu. Ada. Dia tak on pun meeting. Dia monitor pakai class point. Boleh. Cikgu-cikgu Malaysia ni memang hebat tau. Saya salute pada cikgu Malaysia, betul. Saya banyak belajar dengan cikgu-cikgu Malaysia kan. So alhamdulillah lah kan. Benda-benda ni saya share pada tuan-tuan dan puan lah. Okay, terima kasih. Boleh lagi? Open lagi suatu soalan. Seronok pula kan bila orang tanya ni. Sebab kita bila orang tanya tu banyak lagi kita kongsi kan. Banyak lagi benda yang saya tak tahu mungkin saya dapat. Ya. Kalau kat FB macam mana cikgu? Dekat FB boleh buat macam sekarang ni tak? Boleh? Dekat boleh? Satu floor sama-sama bercakap. Boleh. Soalan dia daripada OBS ni. Sekarang ni kita berada kat Zoom meeting, betul? Okey, kalau saya nak stream kepada Facebook ataupun YouTube boleh? Boleh buat dalam masa serentak. Cuma saya tak buat. Saya beritahu sebab apa? Sebab pengaruh bandwidth saya. Internet saya ni sangat low. So kita kena mengaku bahawa kawasan rumah saya ni internet ni sangat slow. Sebab tu saya tak buat streaming. Okay? Saya kalau Semenanjung mungkin streaming lah. Tapi kalau sini mungkin saya tak buat streaming lah. Saya ada
berapa page yang saya jadi admin lah untuk Facebook Gaming. Okay, so saya tahu berapa purata bulanan dia dapat. 1,000, 2,000, 3,000 ada. Budak-budak yang main game tu. Okay, last question. Masih last je. Okay. Lagi ke nak open soalan? Ramai ni, 28 orang ni. Gunakan masa yang sepenuhnya ni ada ni untuk tanya saya kaitan tentang OBS. Okay. Kalau tak ada orang tanya, saya tanya. Tanya, boleh? Tak ada salah. Saya nak tanya, katakanlah saya nak present macam ni, macam cikgu kan. Tapi saya nak letak note saya, presenter's note. Boleh Boleh. Dia hide presenter's note and then dia view hanya yang macam ni je. Boleh. Boleh je, tak ada masalah. Okay, soalan kedua kejap. Soalan kedua, okay. Jujur nak tanya. Jujur. Cikgu ambil 3 tahun kan, tak sampai tahap macam ni. Kalau orang yang betul-betul newbies lah, macam saya tak tahu apa-apa ni langsung OBS ni. Agak-agak berapa lama saya nak ambil masa untuk master, at least teknik yang basic lah, yang boleh go live. Okay, saya nak kembalikan soalan tu pada Dr. Rohimah. Dr. Rohimah, boleh jawab? Berapa masa Dr. Rohimah jawab menggunakan OBS ni? Okay. Saya pula kena jawab. Pengalaman saya lah. Pengalaman. Sebenarnya bergantung pada kita punya passion tau, Dr. Yati. Sama ada nak bersengkang mata setiap malam ataupun tak nak. Tu je. Saya rasa macam tu Encik Azhar, cikgu. Tapi sebenarnya benda ni terlalu teknikal tau. Technicality dia terlalu banyak. Lepas kita explore baru kita tahu, yang ni perlu plug in. Okay, yang ni komputer kita tak support. Yang ni macam ni. So kita tahu mana limitation dengan tak lah. Tapi at least masa kita explore tu kita akan tahu apa yang kita tak tahu. Dan masa tu kita akan merujuk cikgu lah. Alhamdulillah kena ada mentor, kena ada cikgu. Sebab tu first kali saya message cikgu Azhar. Saya kata saya nak belajar. Dan alhamdulillah saya belajar sesama dengan anda semua, dengan kawan-kawan semua. 28 orang insyaAllah. Tu dah baik saya balas kan? Saya balas chat tu. Okay. Sebab saya beritahu doktor kan, saya jarang buka message Facebook tau. Mungkin thank you. Mungkin rezeki kat situ lah kot. Baru kita kenalan lah. Okay. Okay So ni saya nak tunjuk boleh dapat nombor handphone Cikgu Azhar, boleh. Dr. Rohimah tu macam PA saya tu. Untuk Okay, saya share. Cikgu saya bagi nombor PA saya, Dr. Yati. Okay. Ni saya share. Ni Cikgu Kamal Iskandar ni merupakan murid ataupun alumni OBS saya. Okay, ni apa yang dia buat adalah dia buat live santai-santai lah. Dia buat sembang santai. Sebelum ni dia gunakan StreamYard, dia gunakan Restream.io. Lepas tu dia tak puas, aku tak boleh nak customize kan. So bila dia masuk kelas saya one to one, sekarang ni memang sibuk lah dengan dia punya sembang santai. Semalam pun ada dia buat sembang santai. Okay, lagi ni seorang ustaz di Selangor. Ustaz dia belajar OBS sebab dia kata aku buka Google Meet macam cakap seorang-seorang kat Google Meet tu. Budak-budak diam je kan. So dia ubah perkataan, dia gunakan OBS. Okay, so ustaz ni pun gunakan OBS. Tengok dengan peti-peti kan. Dia punya soalan tu saya rasa masa tu belajar tentang alam kot. Tu ya, ada peti-peti sebagainya kan. Okay, so dia buat animasi lah sikit. Tapi saya tegur lah bila saya tengok rekod tu kan, dia punya recording tu sangkut-sangkut. Sebab apa? Terlalu banyak animasi. Okay, Puan Aliza nanti saya bagi nombor telefon. Okay, sekejap lagi Okay, inilah orang pertama yang mengajak saya menggunakan OBS Studio. Dia tak reti, saya ajar dia. Sekarang ni setiap bulan dia dapat hampir RM1,000-2,000 lah melalui Facebook Gaming dia. Okay, saya rasa bersyukur sebab dia ni orang susah. Tuan-tuan, dia memang orang susah. Okay, saya bantu dia set up dia punya game. Lepas tu saya kata dengan dia, okay, kau dah belajar ni, kau ingat kau gunakan medium Facebook Gaming ni untuk kebaikan. Jangan buat benda bukan-bukan. Saya cakap dengan dia. InsyaAllah rezeki kau tu ada. Tu lah sampai sekarang dah 2 tahun. Selama mana saya belajar OBS 2019 tu, selama mana dia tengah aktif live, itulah umur perjalanan career OBS Studio saya. Inilah orang yang pertama lah. Okay, nama dia orang Melaka lah, orang Melaka. Okay, ni sahabat baik saya.
Cik Naim. Okay, Cik Naim ni saya baru-baru ni saya rasa macam rasa terganggu sikit lah emosi saya sebab dia kena COVID, betul? Satu family kena COVID. So dia cakap dengan saya kalau ada apa-apa berlaku kau tolong take over dia punya page Saya kat situ rasa macam alamak so dia pun tengah buat making the money melalui Facebook Gaming. Okay. Ni semua setup OBS. Okay, setup OBS. Ni seorang lagi. Tuan Bisha. Tuan Bisha 2019-2018 dah main OBS. Tapi ada masalah juga dengan OBS dia. Masalah dia apa? Pasal audio. Dan ada berapa perkara. PM saya bayar. Saya nak belajar tentang audio. Dia nak belajar dengan audio. Siap. Audio tu saya setting seminit je. Siap. Ya ke Jazza seminit? Ya. Tak apa. Saya bayar full. Saya nak belajar semua. Sebab tawaran kelas saya one to one adalah saya akan support mereka-mereka ni dalam masa 3 hingga 6 bulan. Tengok package tengok package. 3 hingga 6 bulan tanya Dr. Rohima. Saya Dr. Rohima 3 bulan tu. Saya support dia. Lepas tu 3 bulan tak tahu bye-bye Okay, next. Ni jabatan kerajaan. Okay, jabatan kerajaan ni yang setupnya adalah Tuan Pali. Tuan Pali daripada kat Temeloh. Dia nak buat live Mi Kuning. Khusus Mi Kuning menggunakan Zoom. Okay. So melalui saya ni masa ni saya tak ada kat situ Saya ada kat rumah. Tapi saya boleh monitor. Satu-satu apa benda masalah kat situ. Janji dia kena share saya screen tu. Saya masuk, saya ubah, siap. Daripada hasil ni, saya beritahu daripada hasil dia buat khusus Mi Kuning ni, dia dapat offer job untuk buat corporate. Lepas tu training. Ni sebelum saya masuk sharing ni, dia meeting saya kejap nak buat khusus. Okey lah. Natia cakap Natia. Saya nak settlekan dengan Rima Academy dulu. Saya cakap dia. Okay, next. Okay, ni baru Syarah Politeknik. Menggunakan OBS. Tapi yang menariknya, okay, tengok OBS campur Canva. Okay, tengok. Layout ni sebenarnya layout Canva tu tuan-tuan. Macam mana saya dapat idea menggunakan layout Canva yang kita belajar selama ni kat Canva tu saya implementkan masuk dalam OBS Studio. Wow. Canva ni bukan sekadar edit gambar je. No. Canva lebih daripada tu. Sebab tu saya kata dengan tim 5 dan tim MSGA, saya cakap explore Canva untuk OBS nya overlay. Yang ni saya tak nak ajar. Saya bagi tim doktor ajar. Macam mana nak buat setup untuk OBS. Okay. Nampak Canva juga. Nampak? Canva juga. Okey. Dan lagi seronok kita tengok ni How Dr. Rohima Mahmud menggunakan OBS overlay dia. Tengok. Dia menggunakan elemen dalam Canva. Tanya doktor. Betul doktor Saya tak tipu Doktor guna elemen Canva So tu proof. Saya live saya punya alumni. Saya akan masuk. Walaupun 5 minit, saya akan masuk. Saya akan masuk, saya komen. Saya masuk, saya komen. Lepas tu, saya akan screenshot. Dan saya akan record. Itu saya punya komitmen, tuan-tuan. Nampak? Ni, Dr. Rohima ni. Saya tahu. Ni live ke berapa ni, Dr. Rohima? Yang ni, trial kedua. Trial kedua. Okay? Trial kedua. Okay, trial kedua. Saya rasa dia ada masalah dengan audio time tu. Betul. Okay, tapi saya nak cakap ni. Dia gunakan elemen Canva. Okay, siapa kata menarik? Kalau menarik tekan nombor 1. Berani tak kata menarik Baik cakap menarik. Tekan nombor 1 semua. Gambar tu dari telefon tu. Telefon. Saya slide je telefon. Telefon saya buat gitu je. Okay. Nombor 1. Okay. So macam mana nak belajar tu kena tanya Dr. Rohima. Macam mana nak buat layout menggunakan Canva dalam OBS. Okay. Yang ni saya tak ajar ni saya ajar teknikal tentang OBS je. Tapi overlay, sila rujuk kepada Dr. Rohima. Nak kena belajar Canva? Yes. Okay. Tengok. Ni lah. Salah seorang alumni saya lah. Yang berjaya menggunakan Canva sepenuhnya.
Dan menjadi inspirasi pada saya sebab saya belajar Canva sebab saya nak belajar buku. Lalas saya belajar Canva sekali buat boleh untuk OBS. Allahu Akbar. Perancangan Allah tu lagi baik lah. Okay. So saya rasa itu saja daripada saya. Okay. Saya pulangkan kepada Dr. Yati lah. Dr. Yati. Okay. Alright, terima kasih cikgu, saya panggil cikgu lah sebab cikgu saya kan. Okay. InsyaAllah cikgu kita semua nanti. Okay, tapi rasanya tak mention lagi pasal bonus. Oh, bonus. Okay. Macam ni okay. Bonus, okay, untuk tuan-tuan siapa yang telah mendaftar free sharing hari ni, saya akan dapatkan nama daripada Dr. Rohimah. Okay, saya akan dapat nama Dr. Rohimah dan saya akan buat Wheel of Name. Okay, Wheel of Name tu saya akan buat live depan tim Rima. Okay, nanti kemudian saya akan buat nama tu, saya akan buat kemudian dengan tim Dr. Rima. Saya akan pilih seorang peserta untuk belajar one to one dengan saya. Cara percuma. Saya taja. Okay. So, siapa hari ni ada 27 orang. So, 27 orang tu tolak Dr. Rohimah lah. Okay. Okay. Tolak. Dr. Yati nak belajar. Okay. So, 27 orang ni, Dr. Rohimah nanti tolong ambil nama diorang saya attendant dia. Okay, ambil nama. Nanti saya akan buat Wheel of Name dan saya akan sponsor lah. Okay, untuk makluman tuan-puan full package untuk OBS Studio Master Course. Saya beritahu okay, untuk Rima saya ada buat 4 plan. 4 plan. Okay, saya tak tunjuk kat sini lah. Sebab saya belum buat iklan lagi dengan tim Rima. Okay, tapi saya beritahu ada 4 plan lah. Ada 4 plan. Okay, yang pertama basic OBS Studio. Basic OBS Studio yang pertama. Okay, basic OBS Studio selama 3 jam. Okay, yang pertama selama 3. Okay, yang kedua adalah berkaitan tentang recording. Okay, recording dan recording kena syarat dia mesti masuk kelas basic dulu. Lepas basic baru pergi recording. Okay, yang ketiga, package ketiga adalah untuk live streaming. Macam mana kita nak control live streaming menggunakan OBS macam saya buat sekarang ni. Itu yang ketiga. Okay, yang keempat, full package master course yang macam Dr. Rohimah ambil. Dia ambil semua sekali. Tapi dia ambil harga jimat. Jimat gila harga dia. Saya ada peserta saya ni Tuan Insan TV tu. Dia orang dapat harga yang sangat-sangat berbaloi. Betul tak? Tuan Bisha. Mungkin tu Bisha saya tu. Okey. Dia orang dapat harga yang memang harga promo saya lah. Okey. So tapi dengan Rima, kena tanya Rima lah berapa kan harga dia kan. Okey, tapi itulah yang saya akan taja adalah basic OBS Studio basic OBS Studio untuk seorang peserta. Okay, so live tu nanti saya akan Wheel of Name tu saya akan buat live dengan Dr. Rohimah lah, dengan tim lah, untuk bukti bahawa kita buat wheel tu. Yes. Okay, tu saja kot. Okay, saya rasa mungkin Dr. Rima ada nak buat share kot tawaran seterusnya. Okay, open. Okay, yang ni saya dengan Dr. Yati. InsyaAllah yang ni share yang paling best tau. Promosi paling best. Tengok tak? Nampak tak harga? 150, harga RM90. Kebanyakan saya rasa dalam ni adalah ex ataupun alumni kelas Canva. Okay. Saya nampak nama-nama Dr. Riza ada. Okay, mereka semua telah masuk kelas Canva dengan harga RM90 tau. Tapi Alhamdulillah, bermula pada minggu lepas, Canva ni dia ada promotion. Promotion dia ialah yuran untuk Canva Pro. Harga dia harga murah tau, RM50 untuk setahun. Sebelum ni memang package saya dengan Dr. Yati yang mahal sangat. Canva masa tu dia charge mahal sangat. Tapi kita orang rasa macam alhamdulillah dah murah. Tapi kali ni lagi murah, RM50 untuk dapatkan Canva Pro. So maknanya daripada free, kita akan upgrade, bayar RM50 kepada Canva dan akan upgrade lah kepada Canva Pro. Dan saya sempena promosi Canva, sebab kelas saya bayar RM50 je. RM50 je cikgu. RM50 saja dapat package. Dan package ni sekali bayar masuk kelas berkali-kali. Dan ada video lah. Kita nampak dekat poster tu ada video. Siapa berminat nanti boleh PM saya lah. Dan saya nampak potensi Canva dengan OBS ni. Saya nampak daripada awal tau. Saya nampak OBS macam ni. So segala design tu saya boleh buat melalui Canva. And then saya overlay ke dalam OBS. Tu permulaan tau cikgu.
So memang untuk punya planning memang betul-betul nak expose Canva kepada semua, dan next stage adalah untuk stream ataupun record. Penting lah. Sebab tu saya team up dengan cikgu. Alhamdulillah. Dan Dr. Yati pun memang buddy yang paling best lah untuk sama-sama run kelas. Alhamdulillah. Okay. So saya dah pinkan nombor kat bahagian chat tu nombor telefon saya kan. Kalau siapa yang nak PM saya personal, okay. Tapi ini untuk kelas terusnya ni semuanya saya akan melalui Dr. Rohimah. Okay, so saya akan jual package Dr. Rohimah. Saya tak akan jual package saya. Kalau package saya mungkin mahal. Okay, mungkin package saya mahal sikit kot. So daripada Dr. Rohimah tu saya bagi murah sikit lah. Okay. Tadi lah kan yang ada 4 package tadi. Tapi belum decide tau, belum decide okay. Hari ni kalau tengok 26 partisipan, separuh partisipan hari ni kalau mengikut Google Form memang berminat untuk ke step seterusnya lah. Okay. Diorang ni peserta akan dimasukkan dalam grup FB group ke? Cik Azhar ke Dr. Yati nak ada perancangan? Tak ada lagi. Okay, tak apa doktor. Untuk yang tim yang geng OBS nanti mungkin kita akan letak dalam satu Telegram lah, support. Okay. Telegram Cikgu Azhar ada Telegram. Boleh bagi. Okay, yang tu selepas dia orang belajar dengan saya. Lepas belajar baru masuk support. Kan. Ini sharing tak boleh masuk support. Yang tu kalau dia nak siapa yang minat masuk dalam tu, nanti kita discuss dalam tu, lepas tu baru kita buat sharing tu. Sebab technicality OBS ni bagi saya terlalu tinggi. Kan cikgu? Even malam pun saya contact cikgu tanya, ni buat apa? Ni buat kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Technical dia memang terlalu tinggi lah. Okay, tak ada masalah. Rumah saya pun faham tak saya punya kesibukan pada OBS ni. Okay. Dr. Yati, saya ucapkan terima kasih Dr. Yati sebab ada rakan daripada UMP kontak saya. Katanya saya jemput khas. Okay. Nice. Ya Allah, saya sampaikanlah jemputan tu ke seluruh Malaysia sebenarnya. Kalau ada dari Pahang, dari Sarawak, daripada Sabah ke, Alhamdulillah. Boleh. Nak cakap last word, cikgu. Daripada saya, saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana berjaya menghadirkan diri pada sesi kali ini. So sesi ini adalah sesi percuma. So niat saya adalah untuk berkongsi saja. Saya bukan pakar pun, tapi saya berkongsi apa yang saya tahu. Saya segan tau, orang panggil saya Sifu OBS tau. Kat Poli pun kan, saya masuk jabatan saya kan, Sifu. So saya segan kan. Saya bukan Sifu kan, tapi apa yang saya share berkaitan tentang OBS tu, insya-Allah lah, saya harap ada perkongsian yang manfaat. Dan boleh saya luaskan berkaitan tentang OBS ni. OBS ni tak susah tuan-tuan. Kalau kita dah explore, insya-Allah kita akan rasa jatuh cinta macam mana Dr. Rohimah jatuh cinta dengan Canva dia. And the team. Macam saya first love saya mungkin family saya kan. Second love saya pada saya punya OBS lah. Dan kemudian pada Canva lah. Tu saja daripada saya, pesan saya. Boleh kongsi ilmu yang baik daripada apa yang kita dapat hari ini. So kalau berminat, nombor telefon saya ada juga, ataupun nak kontak terus pada tim Rima pun boleh juga. Nanti kita akan addkan semua peserta ni ke dalam satu Telegram group yang mana kita akan discuss package yang akan kita war-warkan melalui Rima Academy. Dan nanti yang wheel of name tu juga saya akan hantar juga dia punya result tu juga dalam tu. So siapa yang bertuah tu saya ucapkan tahniah. Itu saja. Sebab saya tak boleh nak buat wheel sekarang ni sebab saya tak tahu semua. Saya kena type nama semua tu. Yang ada dalam tu kan. Yalah, susah. Right. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Azhar di atas perkongsian pada hari ini, meluangkan masa bersama kita 1 jam lebih dah ni. Telah memenuhi tanggungjawab beliau sebagai pendidik untuk mendidik pelajar-pelajar yang dah berumur ni.
Jadi terima kasih kepada semua partisipan pada hari ini. Saya harap tuan-tuan dan perempuan enjoy the weekend, spend masa bersama family. Okay, terima kasih kerana bersama kami. InsyaAllah kita akan join Telegram group dan kita akan wawarkan semua package promo, package buat overlay bersama Rima Academy dan sebagainya untuk support OBS ni. Okay, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Next session. Salam.